لهم الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu rasul. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersama pada malam ini dalam pengajian ilmu akidah kita atau ilmu tauhid, kitab keyakinan hakiki oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Malam termasuk kepada bab satunya itu Al-Baqa. Sebelum ini kita dah berkongsi tentang Allah itu bersifat qidam, kan? Bersifat qidam, maknanya dia tidak ada permulaan. Memang dia yang awal, dia yang akhir, wal zahir wal batin. Kita ni, kita bincang dulu, kita tidak ada, lepas tu baru ada. Carilah puncanya, akhirnya kita mesti menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita pada ayah kita, ayah kita datuk kita, datuk nenek kita, sampailah kepada Nabi Adam AS. Akhirnya berada di tanah. Akhirnya kita kata tanah yang diciptakan Nabi Adam itu bukan terjadi sendiri, ada yang menciptakan. Nah, yang mencipta itulah Allah. Yang diciptakan itu makhluk. Jadi kemudian kita masuk sunnah bab al-baqa. Kekal selama-lamanya, tidak akan binasa. Al-Baqa ni kekal selama-lamanya, sampai bila-bila, tidak ada garis penamat. Adapun kita akan binasa. Makna Al-Baqa ialah tidak akan berlaku tiada, ataupun tidak akan berlaku kebinasaan, menyebabkan hilang pada zat Allah, tak akan berlaku. Kenapa? Sebab wujudnya Allah itu adalah wujud yang berkekalan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tanpa akan didatangi ketiadaan selama-lamanya. Sampai bila? Tidak akan ada satu tarikh yang mentiadakan. Adapun kita, ataupun apa makhluk pun, sebesar makhluk dunia ni pun akan binasa. Sehingga malaikat yang mencabut nyawa pun, dia pun binasa. Tidak ada satu malaikat pun yang hidup. Hatta Jibril alaihissalam pun, ketua kepada segala jutaan malaikat pun binasa. Matahari yang besar, jauh nur di sana, tapi terasa bahangnya kita pun akan binasa. Gunung, bukit, bukau, lautan yang luas, langit yang terbentang pun akan binasa juga.
Jadi maknanya semuanya akan binasa kecuali Allah. Kenapa? Allah bersifat baqa, kekal selama-lamanya, yang tidak akan bertemu titik tiada, yang tidak akan bertemu titik tiada. Kita ni akan sampai titik tiada. Tadi pun saya berziarah guru, ya, dia meninggal dunia. Dulu dia guru saya, waktu saya di Putu Iqan dia guru saya. Lepas tu saya pindah, dia berpindah juga jadi guru Mat Ahmadi. Dia meninggal dunia sebabkan sakit kanser. Kekal ada tapi lepas tak ada. Yang kekal ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil nakli bagi sifat ini adalah dalil nakli pada sifat qidam. Allah itu kerana dianya tidak dimulai oleh tiada, memang ada sejak asalnya. Jadi awak semua makhluk ada dimulai oleh tiada. Allah tidak ada dimulai oleh tiada. Maka oleh kerana dia tidak dimulai tiada, maka dia juga tidak diakhiri oleh tiada. Dia adalah kekal selama-lamanya. Itu sifat Allah. Lain pada tu bukan Allah. Lain itu bukan Allah. Walaupun kita kagum macam mana pun, dia bukan Allah. Allah sifatnya dia qidam dan dia baqa selama-lamanya. Dunia kita yang besar pun akan hancur. Bila dibangkitkan besok, dunia kita ni bukan lagi macam ni. Dia menjadi padang mahsyar, tetapi dipanggil padang jarak, padang terkubur. Jadi dunia ni akan berubah. Dia hancur binasa dan dibangkitkan manusia. Dibangkitkan, kita akan berada di alam lain yang dipanggil Yaumul Mahsyar. Maknanya disudahi juga titik tiada, kan? Kemudian dibangkitkan balik. Kerana sebagaimana mustahilnya ada sesuatu yang memiliki kesan kepada wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu tak ada siapa-siapa pun terkait. Tidak ada mana-mana kuasa, tidak ada mana-mana makhluk, tidak ada mana-mana orbit, tidak ada mana-mana atom terkait dengan adanya Allah. Tidak ada. Semua itu Allah ciptakan. Allah, ya, dia ada dengan sendirinya dan adanya dari sejak. Tak ada sejak lagi lah. Memang dia ada. Anda kata Allah ada sejak, tak ada sejak. Sebab Allah wujudnya bukan pada masa. Wujud Allah tu tak terlalu pada masa. Oleh kata Allah wujud sejak, tak ada sejak. Tidak layak bagi Allah untuk diletakkan masa. Masa tu makhluk. Jadi macam mana Allah memang ada? Sejak bila? Tak ada sejak bila. Sebab dia tidak ada yang terkait dengan apa-apa menyebabkan kewujudan Allah. Kita terkait dengan sebab-sebab wujudnya kita. Wujud kita nak tengok sebab-sebab mak ayah kita kahwin, kan? Berlakulah persenyamaan dan dengan izin Allah lahirlah kita. Ada yang sebab-sebabnya. Allah tidak begitu. Kalau begitu wujudnya dia, macam itulah baqa'nya Allah. Kalau qidamnya begitu, baqa' pun begitu. Tidak ada mana-mana yang boleh menyebabkan Allah ada. Tidak ada. Apa pun di dunia ini tidak akan mampu mentiadakan Allah itu menjadi tidak ada. Tak ada. Tetap Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi susah nak faham. Memang susah nak faham. Sebab apa? Sebab otak kita tidak ada satu kotak yang boleh dia fikir macam mana benda tu taat, benda tu wujud sampai bila-bila kekal, tak hilang-hilang. Sedangkan yang berlaku hari-hari depan kita, dia ada lepas tak ada, dia ada lepas tak ada, dia ada lepas tak ada. Otak menerima sebab dia nampak, dia boleh proses, faham dia tu. Kenapa dia faham? Sebab mata nampak benda tu berlaku. Tapi bila dengan Allah, baqa'nya Allah, maka kita tak dapat nak faham. Sampai ada peringkat kita berimanlah bahawasanya Allah itu tidak akan ada titik ketiadaan dia. Wujud itu, ya.
Demikian juga kita dapat memahami sifat baqa ini dengan pendekatan yang sama dalam kita memahami sifat qidam. Kalau tuan faham sifat qidam, wujudnya Allah itu memang sejak, bukan sejak, memang sedia wujud, memang sedia wujud dan tak ada apa-apa pun penyebab dia itu wujud. Tak ada, maka begitulah bakatnya Allah. Dia akan kekal sampai bila-bila, tak ada titik masa bagi dia dan tak ada siapa pun yang terkait dengan menyebabkan dia tiada, tak ada. Memang Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi kedua sifat ini agak sukar kita memahaminya, sekalipun akal cuba mensabitkannya, kan? Kedua sifat tersebut dan memahami hakikatnya, sekalipun akal dapat memastikan kewujudan atau kesabitannya. Dengan ini anda dapat meyakini bahawa tidak mampunya akal untuk menggambarkan sesuatu, sama sekali tidak membuktikan ketiadaannya. Akal takkan faham. Jadi akal takkan faham. Macam mana saya nak faham? Dia tu ada, tapi sampai bila-bila. Sebab apa yang ada kita nampak, kita tahu, kita rasa, yang dapat akal terima, dia ada, kemudian dia tak ada. Dia tak ada dulu, tapi dia ada. Itu terima. Bermakna kita faham akal kita lemah. Akal kita tu lemah. Baik, selesai kita tunjuk qidam. Allah wujud, qidam, baqa. Allah tu wujud, tu qidam, baqa. Kita masuk yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, dianya berdiri dengan sendiri. Baik. Makna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat ini ialah sifat Allah yang keempat, iaitu qiyamuhu binafsihi, dia berdiri dengan sendirinya. Jadi maksudnya dia kata mengadakan atau mewujudkannya dan tidak juga memerlukan tempat untuk tinggal di atasnya. Kita ni wujud kita, wujud perlu tempat. Mana tempat kita? Di atas muka bumi. Naik udara tinggi tu, hilang wujud kita. Langsung tak ada orang lagi dah. Betul kan? Wujud kita ni ada penyebab yang membolehkan kita hilang. Selagi makan, minum, insya-Allah. Tapi kalau terkurung, tak makan dan minum, tak lama hilanglah kita. Ada benda lain yang mensabitkan ataupun boleh mengakibatkan kita tidak ada. Adanya kita, ada benda lain yang mensabitkan kita ada. Mak ayah kita kahwin, kita ada. Ada benda lain yang boleh mensabitkan, mengakibatkan kita tak ada. Kalau kita ni tak makan dan minum, tak lama tu hilanglah. Oleh buat pun tak tahu lagi, ya? Sebab apa? Sebab kita ni tak boleh dengan sendiri. Nak hidup dibantu oleh makan, nak hidup dibantu oleh minum, kan? Lagi-lagi dah tua-tua ni dibantu pula dengan suplemen macam-macam. Saya boleh pagi makan 3 jenis ubat suplemen itu, malam makan lagi. Kenapa? Sebab kalau tak makan letih. Itu nampaklah kita makhluk, kan? Bergantung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah sedia ada sebelum wujud segala sesuatu dan sebelum wujudnya zaman dan tempat. Semua ni belum wujud ni Allah dah wujudlah. Memang sesuatu wujud. Dan wujudnya Allah tak perlu kepada yang lain. Kita wujud kita perlu. Adanya pensil ni, wujud adalah. Wujud tu ni ada benda, boleh pegang fizikal dia. Tapi dianya bergantung kepada banyak. Dia bergantung pada kayu, dia bergantung pada apa ni yang hitam ni, bergantung pada kilang, bergantung pada orang, baru dia wujud. Orang tu lah bergantung pada ilmu dia. Masuk masing-masing bergantung-gantung, baru dapat hasil pensel. Bergantung pada orang, bergantung pada kayu, bergantung pada ni sebagainya, dan bergantung pada ilmu. Akhirnya datang pensel. Tapi Allah tidak.
Kita faham. Jadi maknanya hebat tak hebatnya, maha hebat. Ya, maha hebat. Kita ada kereta. Wujud kereta kita itu dia bukan sendiri, tapi dia berkehendak kepada kuasa-kuasa lain. Berkehendak pada orang yang ciptakan dinding dia, berkehendak pada orang yang ciptakan besi, berkehendak jangan sampailah maknanya pada letak di tayar, sampailah berkehendak pada kilang yang membuatnya, berkehendak ilmu manusia yang bekerja, jadilah kita. Dan berkehendak pada duit pula untuk belinya, kita belilah, barulah wujud kereta kita. Maknanya banyak benda-benda lain yang membantu wujudnya kereta, sedangkan Allah tidak ada sesuatu pun, walaupun masa, walaupun tempat, tak berhajat. Ya. Dalil yang membuktikan sabit sifat ini pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala selain dalil akli yang jelas ialah firman Allah, Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Semua benda bergantung kepada Allah. Wujud kita bergantung pada benda itu. Wujud kita ni bergantung pada orang lain, bergantung pada benda lain. Tetapi Allah semua benda tak bisa tertinggal, semuanya bergantung pada dia. Maksudnya tidak ada sesuatu itu di luar, terjadinya benda itu di luar sentuhan Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Ya, mungkin kata kita bukan Allah buat, kilang buat. Jangan baca macam tu. Ya, kita kaji balik, akhirnya bahan mentah dah berbuat. Ya, bahan mentah berbuat. Dan akhirnya tak terjawab. Bila tak terjawab, maka jawablah yang membuat itu ialah Allah. Okay. Bila tak terjawab, kita jawablah yang membuat itu ialah Allah. Fahamlah orang tu. Dia kata, ni buat mana, ni buat mana. Okey, contoh kita ambil cermin. Cermin tu diciptakan cair. Cair tu kisaran pasir. Pasir dikisar, jadilah keluar air. Dia keras jadi itu. Okey, cermin dia kata cair, yang cair. Cair tu dikisar daripada pasir. Tanya balik, pasir dari mana? Jangan ragu, pasir itu Allah yang ciptakan. Kan? Jadi kait-kait akhirnya semuanya akan, pergilah apapun, semuanya akan berpusat balik Allah. Kan? Baik. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat sama sekali kepada sesuatu. Itu sifat qiyamu bi nafsihi. Dia tak berhajat. Katalah semua tak ada, Allah tetap berkuasa juga. Mungkin kita katakan, habis tu kalaulah sekiranya Allah Maha berkuasa, kenapa pula Allah ciptakan malaikat? Nak turun hujan, ada malaikat yang kerja turunkan hujan. Nak cabut nyawa, ada malaikat yang kerja cabut nyawa. Tak boleh ke Allah cabut nyawa? Bermakna Allah berhajat kepada malaikat yang cabut nyawa untuk mencabut nyawa kita. Ada malaikat yang menurunkan hujan, bermakna Allah berhajat kepada malaikat untuk mengujar. Yang tu silap faham kita, tersasar tu. Allah menciptakan makhluk malaikat, kita faham dia bukan nak menunjukkan Allah tu lemah, memerlukan pertolongan malaikat. Allah menciptakan malaikat adalah untuk menunjukkan kekuasaannya, tenteranya ramai. Dan tenteranya ramai menggambarkan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita faham dalam konteks ilmu tauhid, Allah menciptakan malaikat berjuta-juta yang tak terbilang itu bukan nak menggambarkan Allah memerlukan malaikat, tetapi Allah
tunjukkan bahawa dia itu kerajaan dia. Nak menggambar kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang kerajaan besar. Dari tujuannya bukan menggambarkan Allah itu lemah, sehingga Allah menciptakan malaikat dan malaikat yang akan turun hujan, seolah-olah kita faham Allah perlukan kepada malaikat untuk turunkan hujan. Maka salah pemahaman kita. Allah tak perlu. Habis Allah nak tunjukkan kuasa dia, kerajaan dia. Dia tunjukkan kuasa kerajaan tentera dia yang ramai, maka nampaklah kehebatan kuasa Allah. Jadi Allah menciptakan juta malaikat untuk tunjukkan dia berkuasa. Bukan tunjukkan dia tu memerlukan malaikat. Boleh dia Allah buat. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi jangan faham lain. Fahamlah yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Penciptaan gunung ganang, bukit bukau, langit, gunung sebagainya ini, dan malaikat jutaan yang tak kira, bukan menunjukkan Allah perlu pada benda itu, tapi Allah ciptakan dan dia berkuasa. Jangan pergi salah faham. Kalau pergi salah faham kan, akidah kita tak selesai kan. Mesti ada lagi kita. Kalau tak ada malaikat pun, Allah itu sifatnya qiyamu binafsihi. Semua Allah buat, walaupun tak satu malaikat, semua Allah buat. Tapi kenapa Allah buat? Kena faham, Allah ciptakan malaikat bukan sebab Allah nak bantuan. Allah ciptakan malaikat sebab Allah nak tunjukkan kekuasaan. Kenapa? Sebab Allah qiyamuhu binafsihi. Dia tak perlu pada orang lain. Dia hanya untuk dia hanya dengan kuasa dia saja boleh buat segala-galanya. Ya. Yang ni satu benda kita kena betulkan. Ada orang yang tak faham, dia tak faham macam tu lah. Dia kata macam tu, dia kata lemahlah Allah. Kan nak cabut nyamuk pun terpaksa mana buat nekat. Nekat yang pergi cabut nyamuk. Kita kata, bang, abang salah faham tu. Abang dah faham begini. Tak ada malaikat pun Allah boleh matikan orang. Bukan kan orang. Daripada orang tak ada boleh ada kan. Jadi Allah buat macam tu supaya akal manusia nampak kemesabahan, boleh faham hebatnya kerajaan Allah, maka menunjukkan kekuasaan Allah supaya manusia faham. Sebab manusia ni berbagai-bagai dia punya kekuatan akal dia. Jadi Allah pun gambarkan kerajaan. Nak menggambar kuasanya Allah, Allah bentuk kerajaan dia. Baik. Maka dia kata, ketahuilah bahawa akal tidak perlu lagi mencari-cari bukti untuk mensabitkan sifat qiyamuhu binafsihi ini pada zat Allah. Tak perlu lagi dah. Setelah akal meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib wujudnya. Allah Subhanahu wa taala bersifat ghani, kaya, bersifat maha kaya, yang tidak dikesan oleh sesuatu pun. Kayanya, maha kaya Allah itu bukan disebabkan sesuatu benda. Kaya kita ada penyebab. Kaya kita mungkin sebab tanah laku. Tanah laku 1.5 juta. Macam di Senayan dulu 1.2 kan. Jadi kayanya dia ada yang berkesan. Apa kesan dia? Tanah itu mengesankan dia tu kaya. Tak laku tanah tak kaya dia tu. Tapi Allah tidak ada. Sedangkan kewujudan segala sesuatu adalah kesan daripadanya. Sedangkan wujud semua benda ini adalah kerana Allah yang wujudkan dia. Maka kita akhirnya bersandar balik kepada kuasa Allah. Jadi maknanya itu gambaran dia. Jika anda bertanya,
Bagaimana dapat kita fahami sesuatu yang wujud tanpa memerlukan tempat dan ruang? Nak cuba cabar katanya akal kita ni. Macam mana kita nak faham, akal nak faham sesuatu tu ada, dia wujud. Macam pen ni, saya ambil contoh pen ni. Pen ni, pensil dia ada. Dia telah pun mengambil ruang. Sekali ambil ruang yang ni, dia pindah ke sini pula. Ambil ruang ini pula. Ruang udara ni, ruang udara yang ni ambil. Sekarang ni dia telah mengambil ruang udara, ruang kekosongan ni dengan bentuk wajah, bentuk batang tubuh dia. Sekarang ni ruang sini, dia pindah ke sini pula. Bermakna yang ni dah tak ada ruang dia. Sini tak ruang dia ambilnya. Kita pun tahu saya sekarang duduk sini, saya ambil ruang ini. Tuan-tuan ambil ruang yang tu, kan? Ruang udara tu memenuhi, memerlukan ruang. Allah tidak. Jadi kita tak faham macam mana Allah tu wujud, Allah ada, tapi dia tak ambil ruang. Ni wujud, dia ambil ruang. Kita ambil ruang ni ruang yang dia ambilnya sebab itu seluas tubuh dia. Betul kan? Ni ruang ni kan? Besar ruang ni, luas. Saya letakkan ni, maka botol itu ambil ruang. Wujudnya dia fizikal telah ambil ruang. Tapi Allah, wujud Allah tak ambil ruang. Dia tak faham tu. Macam mana? Kalau tak ada, kita faham. Benda tak ada, kita faham lah. Tapi benda tak ada, tapi tak ambil ruang. Kita berfikir macam mana? Benda ada tapi tak mengambil ruang. Ruang tak ada, dia tak menggunakan ruang. Benda tak ada ruang. Sabar, sebab dia tak ada. Tak ada lagi ruang. Kalau benda tak ada, mesti ada ruang. Kan? Faham ruang kan? Tompet lah. Tompet macam ni kosong, ada ruang lagi ya. Jadi akal kita cabar kita. Bagaimana dapat kita fahami sesuatu yang wujud, dia ada tanpa memerlukan tempat dan ruang, tapi dia tak bertompet. Susah nak faham akal kita ni. Ni wujud, ada tompet dia. Kotak ni wujud, dia ada tompet dia. Ada tompet terletaknya. Allah wujud, tak ada tompet. Sudah. Akal kita di mana kotak tentu nak masuk tu. Sedangkan tiada sesuatu yang mawujud melainkan ia mengambil ruang dan tempat. Sedangkan kotak yang boleh memahamkan kepada kita, otak kita, dia boleh terima benda tu kalau wujud ada tompet. Tapi yang wujud ada tompet susah nak faham. Jawapannya ialah syekh ni, jawapan macam mana dia wujud tapi tompet tak ada. Yang kita faham, semua benda wujud isi ada tompet, ada ruang dia yang diisi ruang dia sebesar seluas fizikal dia, ruang tadi, tompet tadi. Allah tak, Allah wujud. Bagaimana Allah wujud tapi tak ada ruang dan tompet dia? Tak, Allah tak bertempat. Jawapan ialah bahawa jawapan itu anda kata bahawa pengetahuan anda itu hanyalah terhasil daripada istiqra' yang dijalankan ke atas segala bentuk jisim yang bersiwa. Akal kita ni dah dilatih, dipahamkan, ada kotak pemahaman dia. Benda yang ada depan mata dia faham. Nampak, dia faham. Kan? Itu dah lali, dah boleh terima dah. Saya contoh sekali tuan-tuan, contoh nak faham kan? Mengapa kita perlu vaksin sampai 3 dos? 2 dos boleh, 3 dos dah baik. 1 dos tak cukup. Kalau sekiranya 1 dos saja masuk virus, maka ada virus yang dia boleh baca, ada virus yang dia tidak baca sebab kekuatan dia. Mana virus yang dia boleh baca, dia akan arahkan antibody lawan, keluarkan arahan antibody lawan. Antibody yang pergi itu sesuai dengan kekuatan virus yang masuk, dihantar oleh satu suntikan tadi, dia membina
apa dia punya apa dalam kita punya ni cakaplah radar. Masuk dia COVID, kita dah ada suntikan. Kalau COVID dia kecil, dia boleh baca. Tapi kalau COVID tu besar, dia tak baca. Bila tak boleh baca, masuk, maka dia tidak akan mengarahkan. Radar tak ada, tak kesan, maka antibody tak bertindak. Maka perlu 3 dos. 3 dos ini masuk virus macam mana pun dia boleh baca. Sebab radarnya kuat. 3 dos, 1, 2, 3 masuk. Bermakna radar itu kuat berfungsi. Masuk apa jenis anak cucu COVID, dia sah di hidupnya radar dia hantar antibody lawan. Sebab itu orang yang kena COVID sekarang ini yang ada 3 dos, dia akan pergi stage 1, stage 2, lepas tu dia hilang. Dia akan pergi stage 3, mungkin sekejap dia turun balik. Sebab antibody itu mampu dihantar dengan kekuatan yang dia dah baca berapa kekuatan COVID yang masuk. Maka dos 3 ni sebagai radar, dihantar antibody yang mampu lawan. Kalau katalah vaksin termasuk dia punya kuasa kuda ni, cerita saya lah ya, kuasa kudanya 10, dia antibody akan pergi 12 power. Kalah dia, lawan naik stage 1, lawan stage 2, dan dia kalah balik. Orang yang tak ada dos, dia tak baca. Mungkin ada yang boleh baca, ada yang tak boleh nak baca. Akhirnya masuk radar tak kesan. Bila radar tak kesan, dia pun sampai dijumpa tipai. Mungkin dia akan pergi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian. Jadi makna sini menunjuk bahawasanya akal kita itulah, akal kita ni benda yang dia lalui istiqrar, yang dah lalu dia simpan. Bila dia simpan, jumpa benda yang ilmu masuk, yang dia boleh faham, akan dia faham. Tapi benda yang dia tak pernah jumpa, tak pernah lalu, dia tak faham. Sebab itu bila disebut Allah terwujud tapi tak bertempat, dia tak faham. Sebab kekuatan radar nak faham tak ada pengalaman. Tapi bila tengok orang, dia nampak kereta dia lalui, malam ada kereta. Tengok matahari, dia pengalaman waktu wujud nampak topik matahari tu. Tengok gunung, dia nampak gunung ambil ruang, dia nampak kan? Tengok pokok, nampak pokok ambil ruang di tempat, dia simpan. Tapi bila sebut Allah wujud, tapi wujud tak sampai, dia tak faham. Di sinilah datangnya iman, untuk nak bawa kita menerima dengan sebenar-benar penerimaan wujud Allah itu memang wujud, walau tak bertempat, dia terima juga. Akal dah kalah dah, akal dah siling dah. Dia tak faham, dia tak faham dia kata. Kenapa? Dia tak lalu benda tu, dia kata. Kata iman tak apa, itu je kau punya power kau gitu je, dia kata. Biar aku yang buat. Sebab itu iman yang peranan. Iman yang akan berperanan, akal akan terbatas. Jadi bagi ilmu tauhid, dibagi ilmu tauhid, ilmu yang akan dipanjangkan penerimaan kita bukan oleh akal, kita terima oleh iman. Imanlah yang kita terima Allah itu wujud tapi tak bertempat. Akal terima tak? Akal tak terima sebab tak lalu. Itu akal lemah juga dia ya. Itu sebut dia kata akal itu dia terhasil daripada istiqrar. Apa maksud istiqrar? Pengalaman. Apa yang ada pengalaman akal, dia berterima, dia faham. Yang dijalankan ke atas segala bentuk jisim dan peristiwa. Akal benda dia rakam. Apapun yang sifat yang ada pada sesuatu yang bersifat mungkin dan bersifat baru, tidak wajib wujudnya. Apa sahaja sifatnya mungkin wujud atau baru wujud, maka dia bukanlah wajib wujud. Ya, maksudnya wujud dia kerana kehendak Allah, bukan wajib wujud. Wajib wujud ni maknanya Allah tak ada buat apa sebab dia wajib wujud.
Tak. Ya? Wujud kita ni terikat dengan kehendak Allah. Bukan wajib wujud. Kalau wajib wujud ni takbir alam lah. Maknanya Allah pun tak ada halang. Tak, Allah bagi itu bukan Allah sifat. Sifat Allah lebih hebat dari itu lagi. Jadi segala yang mungkin wujud, segala yang baru wujud, dia ni bukan wajib wujud. Tapi kenapa wujud? Kehendak Allah untuk dia wujud. Kehendak Allah untuk dia wujud. Tuan, sikit nak fahamkan, tapi ini bukanlah kita ambil faham, nak fahamnya. Okey, kita akan contohlah di kita ni dalam fiqh ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsinat. Tiga benda dalam kita menjadi raja keluarga ni. Tiga benda kita kena ada dalam memimpin keluarga. Ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsinat. Daruriyat ni maknanya wajib kena ada, tak ada berdosa. Jadi kita ni macam mana pun nak tak nak kena ada, itu wajib wujud kan. Tapi kalau hajiat, dia tidak. Hajiat ni boleh je tak ada. Tapi kalau nak ada kan, salahnya. Tahsinat itu tengok keadaan. Sebab itu hanya aksesori je. Contohnya kan, kereta tayar rim tu tukar pada sport rim. Rim tayar beli riba 2 kilang rim biasa. Pergi kedai tukar sport rim, itu tahsinat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, kereta tetap boleh jalan. Tapi kalau hajiat, contohnya pintu kereta, kereta boleh jalan. Tapi kalau pintu melopok, selisih jalan, hujan wajib, basah itu sama pula kereta dan motor, tak ada beza. Hajiat perlu ada pintu. Tapi kereta boleh jalan tak? Boleh jalan. Daruriyat pula, minyak kereta, tak ada minyak jalan tak? Tak boleh. Cantik macam mana pun kereta, berkilat macam mana pun rim dia, minyak tak ada. Tengok lah mana minyak tu daruriyat. Pintu kereta hajiat, keperluan. Nak elak hujan, kata bumbung tak ada. Keluar negara mungkinlah boleh kereta ada bumbung, mungkin boleh lah. Malaysia jangan. Kalau kereta tak ada bumbung, misalnya pintu pun tak ada, pilih kereta, motor lah. Sebab itu dia bagi hajiat. Tapi sport rim tahsinat, ada pun tak apa, ada. Cacat tak? Cacat. Tapi kalau hajiat, ada sikit kelemahan dia, tapi tetap boleh jalan. Tapi apa nak kereta? Topik juga nak kereta juga. Kau kereta tak, pintu tak ada. Tak ada siapa datang. Dia ada pintu pun, tapi kereta jalan. Itu hajiat. Kau pergi tampil apa? Naik bas. Kereta kau ada? Yalah, minyak tak ada. Tapi itu darurat. Macam mana pun kalau gerak kereta mesti ada minyak. Jadi macam tu. Sama lagi ni. Kita ni bukan wajib wujud. Maksudnya mahu tak mahu Allah mesti wujud walaupun Allah tak nak. Ada itu kan itu. Itu wajib wujud, kita bukan wajib wujud. Kita mungkin wujud. Kehendak Allah. Itu kehendak Allah lah. Nak hidup kita hidup lah. Nak lahir ke dia lah kita. Jadi itu. Jadi situ menunjukkan bahawasanya akal kita tak mampu. Jika anda cuba membandingkan atau mengkiaskan, ni dah lain tak apa. Kami yang dulu kita berhenti. Nanti kita boleh faham tuan-tuan ya? Allahu Akbar, alhamdulillah. Nak binakan tentang qiyamu bi nafsihi tadi. Kan? Macam kamera kan? Dia tertogak lah, tak sendiri tu dah. Ada orang yang menegakkannya. Kan bergantung kita. Allah tidak begitu. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, maafkan saya. Itu yang mampu saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashiyan wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.